Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-puan. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kejururawatan kerana memberi saya ruang dan peluang pada hari ini untuk berkongsi sedikit pengalaman dan pengetahuan yang saya ada berkaitan pengurusan sakit belakang kronik. Saya perkenalkan diri saya. Saya Afrino bin Muhammad Henry, pegawai pemulihan perubatan dari unit fisioterapi Jabatan Perkhidmatan Pemulihan Perubatan. Saya telah berkhidmat di PPKM sejak 2007 dan kebanyakan penempatan klinikal saya adalah di Gimnasium Muskuloskeletal Pesakit Luar. Objektif presentation saya pada hari ini adalah yang pertama, untuk memahami kompleksiti sakit kronik. Kedua, membetulkan salah tanggap tentang pengurusan sakit belakang kronik. Seterusnya, mengetahui posisi rehat untuk melegakan sakit belakang. Kemudian sama-sama kita belajar panduan ergonomik dan senaman yang boleh diamalkan di tempat kerja untuk mengurangkan risiko kecederaan belakang. Dan sekali untuk mendidik konsep terapi kognitif dan sikap yang positif untuk mengatasi sakit belakang kronik. Baik, keterangan umum berkaitan sakit belakang. Statistik menunjukkan 80% ataupun 8 daripada 10 orang dewasa akan atau pernah mengalami sakit belakang sepanjang hayatnya. Sakit belakang biasanya melibatkan masalah kesenjangan otot pada sistem sokongan tulang belakang. Pengadu biasanya mengadu rasa sakit, kebas dan rasa semut-semut yang menjala sehingga bahagian punggung dan bahagian bawah badan, bahagian kaki. Di antara diagnosis yang biasa kami terima rujukan di unit fisioterapi adalah herniated disc ataupun nama lainnya prolapse disc, slip disc. Definisi sakit. Ini adalah definisi berdasarkan International Association Study of Pain. Pain is highly complex. Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. Maksudnya di sini sakit ini adalah berdasarkan pengalaman yang tidak selesa daripada input sensori dan emosional, emosi kita. Dan sakit ni boleh berkaitan sama ada berlakunya kecederaan tisu ataupun potensi kecederaan berlaku. Maksudnya belum cedera lagi pun sakit tu boleh ada. Nanti dalam slide seterusnya kita akan kongsi sama-sama presentation
individu yang sakit kronik, di mana kadang-kadang walaupun tak ada kecederaan pun, tapi emosi itu sendiri dan berdasarkan pengalaman lampau dia boleh trigger sakit tu. Ya. Jadi kita kena kenal dulu fasa sakit ni. Okey, kita bagikan kepada 3 fasa. Okey. Tuan puan kena alert fasa ni sebab saya rasa nanti ada soalan akan tanya. Okey, yang pertama fasa acute, iaitu kecederaan tu kurang daripada 6 minggu. Subacute dari 6 hingga 12 minggu. Dan sakit kronik di mana sakit itu telah melebihi daripada 12 minggu, iaitu 3 bulan ya, tuan-puan. Okay. Sakit adalah kompleks. Kenapa sakit ni perlu? Ini kerana kita memerlukan kesakitan untuk melindungi diri kita dari bahaya kecederaan. Terutama kalau kita kata contohnya kita terpegang benda panas. Okay? Kenapa kita ada refleks? Kenapa kita perlu bergerak pantas untuk mengelak bahaya? Kerana kalau kita biarkan tangan kita panas lambat sangat, kita berfikir mungkin kecederaan tu akan lebih teruk. Okay? Selain itu sakit ni boleh berterusan ya, tuan-puan, walaupun kecederaan telah sembuh. Ini dalam situasi sakit kronik, di mana otak lah bahagian yang memproses maklumat bahaya, okey, dari bahagian tubuh yang cedera. Di mana daripada input bahaya ni, otak ni tentunya akan mengaktifkan refleks, otot, hormon dan sistem imun. Okey, ini adalah wajah-wajah orang yang dalam kesakitan ya. Okey, ini kalau fasa ni, kalau kita ikut fasa ni, kita boleh katakan ni fasa acute lah ya. Di mana kecederaan tu baru terjadi. Dan kalau kita katakan fasa acute, selalunya tahap kecederaan dan kesakitan tu dia berkaitan langsung. Maksudnya cedera teruk, sakit dia pun teruk. Boleh tengoklah muka orang dalam kesakitan yang baru terjatuh ni. Tapi dalam sakit kronik ianya berbeza. Okey, tadi kita ada cerita bahagian otak sebenarnya yang menerima input bahaya. Maksudnya input bahaya untuk kita protect diri kita. Dan daripada otak tu sebenarnya dia akan trigger dan juga berisyarat ke banyak bahagian sistem badan kita. Okey, kalau kita tengok di sini atypical pain neurotax, di mana bila ada input bahaya, dia akan bagi input pada premotor motor cortex, di mana yang bahagian inilah sebenarnya yang mengatur dan pergerakan kita ya, pergerakan otot sendi kita. Kemudian bahagian cortex, okey, kita punya tumpuan dan fokus. Okey, bila ada sakit dia akan ganggu sistem ni juga. Dan juga bahagian problem solving dan memori. Bahagian 4 amigdala, kita ada bahagian yang mengawal rasa takut, okey, ketagihan. Banyak lagi lah kita tengok sendiri. Kita tengok hypothalamus sangat penting, di mana hypothalamus ni sebenarnya kontrol banyak stress response, kita punya autonomic nervous system dan hormon lain-lain okey. Ni puan-puan boleh kalau berminat boleh baca dan kaji lebih lanjut. Okey. Jadi kenapa saya katakan otak ni mentafsirkan respon danger. Okey.
Sebenarnya apa-apa sakit ke, sebenarnya yang mentafsirkan adalah otak. Kerana di bahagian tubuh badan kita sebenarnya dia hanya menerima isyarat sebagai reseptor. Kalau kita katakan uh, vision, okey, penglihatan, mata kita hanya mengandungi reseptor cahaya. Maksud dia mengesan cahaya, bukan mengesan apa yang dia lihat. Sebab apa yang dilihat sebenarnya adalah otak yang menerima isyarat cahaya tu, dan tafsiran dan gambaran tu tergambar di dalam kepala kita. Kemudian bunyi, bahagian telinga kita tak mengandungi hanya mengandungi bahagian yang mengesan bunyi. Tapi apa pendengaran sebenarnya adalah ditafsirkan oleh otak kita. Bunyi-bunyi yang keluar, tetapi maksud di sebalik bunyi itu otak. Ya, kita berfalsafah sikit kat sini. Okey. Ini yang penting, pain. Okey. Pain mengandungi content danger receptor. Dia tak ada reseptor sakit. Sakit tu adalah tafsiran daripada otak kita. Kenapa saya kata macam tu? Sebab contohnya lah, macam ada certain orang yang biasa kena cubit. Tapi kalau cubit tu yang first time, mungkin otak akan tafsirkan benda tu rasa sakit. Tapi jika orang tu macam kebiasaannya dia bergurau senda, ada orang lain, contohnya adik-beradik dia biasa gurau-gurau, main cubit-cubit tu, bahagian reseptor yang kulit yang menerima tu tak mentafsirkan bahagian tu sebagai bahaya. Okey, dia tak beri isyarat bahaya di otak. Otak mentafsirkan bahagian itu, ini tidak bahaya. Tu kadang walaupun cubit pun dalam bambu, dia tak rasa sakit. Sebab otak tak tafsirkan benda tu bahaya. Dan otak tak beri isyarat kepada bahagian otak yang lain dan juga sistem badan lain kata itu adalah sakit. Okey. So kita tak ada reseptor sakit, tetapi dekat badan kulit kita ada danger receptor. Dia ada banyak-banyak jenis lah kalau kita go into detail terminologi perubatan yang digunakan. Dan paling penting, pain does not correlate to injury, but the perception of threat to the body. Okay. Ini apa-apa pun sakit, walaupun dia sakit tu kuat, tapi tak semesti kecederaan tu teruk. Okay. Okey, realiti kes sakit belakang. Kira-kira 85% pesakit biasanya dirujuk oleh berjumpa doktor. Sebenarnya kebanyakan daripada mereka kita terdapat bagi spesifik structural diagnosis, di mana 80% ni jatuh kepada kategori non-specific low back pain. Okey. Contoh, walaupunlah doktor kata it's a degenerative disease, tetapi tak semestinya sebenarnya di situ yang menjadi punca sakit. Seterusnya, ini ada beberapa terminologi berkaitan sakit kronik. Pertama is hyperalgesia. Maksudnya things that used to hurt now hurt more. Sesuatu yang sebelumnya sakit, sekarang lagi sakit. Okey, itu adalah hyperalgesia. Kemudian allodynia. Di sini dalam bahasa Inggeris dia, things that didn't hurt before now hurt. Sebelum ni orang kata input tu tak sakit, tetapi sekarang dia rasa sakit. Sebagai contoh, sebelum ni kulit yang cedera tu kalau terkena kain, dia tafsirkan rasa selesa. Tapi sekarang bila terjadinya allodynia, kain tu bila tersentuh kulit dia rasa sakit. Okey.
So saya simpulkan sedikit ya perkara berkaitan pain ni. So pain is a protective mechanism developed by the brain, okay, based on how it interprets information, berdasarkan apa yang otak itu tafsirkan. So jadi di sini kita perlu belajar untuk feeding the brain, okay, bagi input kepada brain tu better information, okay, input yang baik untuk kita desensitize. Kita pergi ke objektif seterusnya, tuan-puan. Okay, berkaitan rawatan fisioterapi. Kali ini saya nak fokus pada posisi yang kita boleh aplikasikan untuk mengurangkan sakit belakang, okay? Posisi bila tuan-puan sakit belakang, so nak tidur, nak rehat, apakah posisi-posisi yang boleh kita gunakan, okay, untuk mengurangkan sakit belakang. Okay, yang pertama, kalau kita lihat dekat gambar ni, is a neural supine position. Bantal kita letakkan di bawah pelipat kaki. Tips dia senang saja. Saya akan tunjukkan beberapa posisi. Tuan-puan boleh cuba posisi-posisi yang kita senaraikan dalam slide ini dan cari posisi what is the best position yang boleh mengurangkan sakit belakang tuan-puan. Ya. Ini neural supine. Ketinggian bantal di bawah pelipat kaki tu kita boleh adjust ikut keselesaan badan kita. Ya. Itu yang pertama. Seterusnya posisi neural flexion. Gunakan dua bantal. Tuan-puan akan berada dalam posisi meniarap. Satu bantal kita letakkan di bawah bahagian perut dan satu lagi di bahagian kaki. Okay. Seperti key point di sini, bantal yang di bahagian perut tu, ya, itu akan menentukan kadar berapa banyak kita dapatkan neural flexion. So tuan-puan boleh adjust ketebalan bantal ikut kesesuaian. Dan nak kata di mana position tu sesuai adalah berdasarkan rasa sakit tu. Jika ketinggian bantal tu dapat mengurangkan sakit belakang dan juga puas rasa selesa, I think that's the position yang tuan-puan boleh amalkan, ya. Satu lagi adalah neural extension. Posisi ini selalunya selesa untuk pesakit yang ada problem intebrated disc. Dia ada sakit belakang, at the same time dia ada sakit yang menjala pada bahagian sebelah kaki, ya, daripada peha, tepi peha sehingga betis dan bahagian tepi kaki. Biasa posisi neural extension ni mereka rasa selesa. Okay, terutama yang baru mengalami kecederaan tu dalam fasa acute. Okay, bantal tu kita letakkan sedikit ke atas daripada bahagian dada
Bila kita letak posisi ni, automatik bahagian tulang belakang lumbar spine kita tu akan berada dalam keadaan extend. Okay, that's why they call neural extension position. Dan satu lagi, bantal kita letakkan di bawah bahagian pergelangan kaki. Posisi seterusnya adalah neural flex antalgic. Okey. Jika dalam posisi supine, baring melentang dan prone iaitu meniarap tadi, tuan-puan masih lagi tidak dapat cari posisi yang selesa untuk mengurangkan sakit belakang, tuan-puan boleh cuba posisi dalam keadaan baring mengiring. Okey. Cuba pilih bahagian sama ada side yang mana yang selesa. Sama ada pertama sekali pilih, jika puan rasa tuan-puan baring mengiring sebelah kanan lebih selesa, okey, ambil position tu, kemudian ambil satu bantal dan letakkan di antara kedua belah paha puan. Okey. Selalunya bukaan antara kedua paha tu adalah selari dengan bahu. Okey. Okay, seterusnya ini adalah posisi yang selalu kami di kalangan fizioterapi syorkan kepada pesakit belakang dalam banyak condition. Sebab kebanyakan condition sakit belakang, this position ini most pesakit rasa selesa dan ia senang diamalkan, iaitu supine flex. Ataupun kalau dalam fizioterapi kita kata ni is a 90-90 position. 90-90 means sudut lutut tu 90 darjah, sudut paha tu 90 darjah. Tuan-puan boleh gunakan sofa juga selain daripada bantal untuk letakkan paha dan lutut puan dalam position 90-90. Okay, saya recommend this position boleh digunakan dalam banyak situasi sakit belakang. Dan juga jika sakit belakang tu juga melibatkan sakit yang menjala pada bahagian kaki, tuan-puan boleh cuba amalkan posisi ini. Dan sedikit modifikasi daripada supine flexion tu adalah supine extension, di mana sama dengan supine flexion tadi, cuma kita add on towel, okay, di bahagian bahagian tulang lambung pelvic kita. Okey, bila kita lihat kadang-kadang walaupun dia dah baring tapi kadang dia ada rasa sakit pada bahagian sebelah badan yang tak selesa, dan dekat situ selalunya apa yang kami buat modifikasi adalah kita lipat towel tu, kita pun boleh adjust ikut ketinggian dan keselesaan yang pesakit rasa, dan kita akan letak di bahagian salah satu sudut kiri atau kanan bahagian belakang. Okey, selalunya position ni melibatkan pesakit yang ada sakit belakang dan juga menjala ke sebelah kaki. Okey, dia kadang bila dia kena sengitkan sedikit badan dia untuk rasa selesa. Jadi kita replace, letakkan towel pada bahagian yang tak selesa tu, dan selalunya pesakit akan rasa lebih selesa. Baik, bahagian seterusnya dalam presentation saya pada hari ini adalah ergonomik. Okey, di tempat kerja, amalan-amalan posture yang baik yang kita perlu amalkan di tempat kerja. Okey, ini adalah yang paling umum adalah posture duduk, okey, ketika melakukan desk job, okey, menghadap komputer.
So yang di sebelah kiri kita adalah posisi yang salah ya. Kita lihat posisi tengkuk, posisi pinggang, cara kita duduk, ketinggian meja dan kerusi yang tidak sesuai ya. Ini adalah posisi di mana bahagian belakang, tengkuk dan even bahagian tangan kita akan mengalami masalah strain lah, kesakitan. Dan posisi ideal tuan-puan boleh rujuk pada bahagian sebelah kanan ya. Bila kita lihat kaki spring supported, lengkung bahagian belakang tu kita maintain dengan towel, ataupun bantal kecil, dan pastikan bahagian siku dan tangan tu kita rest dekat atas meja ya. Dan juga ketinggian meja dan komputer tu hampir selari dengan muka kita. Lalu ubah posisi. Kenapa? Sekiranya duduk, kita lama duduk, kita perlu berdiri dan ubah posisi dari duduk ke berdiri setiap 30 hingga 60 minit ya. Cuba berdiri dan bawa badan ke belakang untuk mengurangkan tekanan pada otot dan ligamen yang menyokong tulang belakang. Dekat gambar ni kita ada tunjukkan simple chair exercises. Sambil duduk, tuan-puan boleh pusat letak tangan di belakang kepala dan juga pusing ke kanan dan ke kiri ya. Mungkin boleh tahan 10 saat di hujungnya dan ulang dalam 10 kali ya. Dan sekarang ni zaman teknologi multimedia ya. So handphone dan juga kehidupan kita memang tak boleh pisahkan. Tapi kena ingat selalu, ingatan untuk semua dan juga diri saya lah, posture kita perlu kita jaga, terutama ketika kita membaca mesej, menaik mesej, di mana posisi ini jika dalam keadaan tak betul, dia boleh membawa kecederaan kepada tengkuk dan pinggang kita lah. Posisi yang betul sebenarnya kita retract ataupun kita bawa kita punya dagu ke chin out. Bila kita bawa dagu kita tu ke belakang, tarik kepala kita ke belakang, automatik pinggang, tengkuk kita akan dalam keadaan yang tegak, straight ya. Dan pastikan posisi tuan-puan melihat handphone tu hampir separas dengan muka kita ya. So sesiapa rakan-rakan kita di hospital ni yang kebanyakan kerjanya adalah desk job, so ambil peluang setiap 30 minit sekali dan 30 hingga 60 minit untuk bangun dan ubah posisi anda dan buat di simple exercise ya. Selain itu, ada beberapa contoh lagi senaman ringkas yang tuan-puan boleh amalkan di tempat kerja. Nombor 1, kita stretch lengan kita ke depan, ulang 2 kali, tahan dalam 10 hingga 20 saat. Sambil berdiri, kita tolak tangan tu ke atas. Kemudian kita boleh stretch kita punya bahu. At the same time, tuan-puan boleh condongkan badan ke kiri dan ke kanan ya. Iaitu senaman nombor 3. Nombor 4, kita selang-selikan dengan senaman nombor 2 tadi, stretch balik ke atas, and then tuan-puan boleh tukar arah yang berlawanan daripada nombor 3 tadi.
Nombor 5, kita senaman untuk bahu. Just angkat bahu ke atas. Okey, tahan dalam 3 hingga 5 saat. Ulang sebanyak 3 kali. Seterusnya senaman nombor 6. Okey, letak tangan di belakang, genggam kedua tangan, and then tarik tangan lagi yang biasanya kita nak stretch tengkuk belah kiri, tangan kanan tarik tangan kiri, okey, dari arah belakang. At the same time, kepala tu kita condongkan ke sebelah kanan. Stretch secukup rasa, jangan sehingga terlalu sakit. Okey. Sepatutnya tuan-puan rasa stretch yang selesa lah, okay? Jangan push terlalu banyak. Selalunya otot kita ni lepas dia ulang 2-3 kali, biasanya dia akan let go little bit, dan pada masa tu tuan-puan boleh cuba pergi lebih jauh lah. Okay. And then nombor 7, kita stretch kita punya bahagian tangan. Okay. Itu dengan cara rapatkan kedua tapak tangan dan tekan antara kedua tapak tangan. And then arah yang berlawanannya adalah kita stretch bahagian dengan bahagian dalam. Okey. Tahan 10 saat juga. Kemudian duduk. Sambil duduk, tuan-puan boleh stretch tangan, satu tangan ke atas dan satu lagi tangan tolak ke bawah, merujuk kepada gambar nombor 9 tu. And then sambil duduk juga kita boleh buat stretching bahagian punggung dan pinggang kita. Okey. Bahagian bahu tuan-puan bawa ke belakang, at the same time bahagian perut tu tolak ke arah, pusing ke arah yang berlawanan. Okey. Tahan dalam 10 saat setiap satu tu, and then cuba buat tukar arah senaman tersebut. Yang ke-11, kita boleh stretching bahagian pinggang dan juga bahagian dada depan. Senang je. Kita just kata pegang support bahagian lambung pelvic kita. At the same time kita tarik bahu kita ke belakang. At the same time kita lentikkan pinggang ke belakang. Okay. Buat hard yang mana kita selesa tanpa rasa terlalu sakit. Hari sekali berdiri dan shake out hands. Okay. Dalam masa 10 saat. Simple je. Senaman ni kalau kita tengok, saya rasa dalam 5 minit pun dah, tak sampai 5 minit boleh siap, ya. Boleh cuba print out dan juga tampallah dekat bahagian tempat workstation tuan-puan dan cuba amalkan, ya. Okey, berikutnya kita sentuh dan kongsi sedikit ergonomik semasa tugasan klinikal. Tugas klinikal most sekali tugasan sewaktu di ward, mungkin di kalangan nurse dan juga bantu perawatan kesihatan, kita kena alih dan juga angkat pesakit, ya. Di sinilah selalunya risiko kecederaan kaki tangan banyak berlaku, okay. Okay, kajian yang saya dapat daripada rakan sekerja, daripada carian beliau, studi daripada Rahmah 2008, mengatakan 50% daripada 100 jurawat, iaitu separuh daripada 100 jurawat menghadapi sakit belakang, di mana kesan daripada sakit belakang ini menyebabkan kaki tangan tersebut kena mendapatkan rawatan dan terpaksa menukar tempat pekerjaan. Okay. Mereka tak mampu meneruskan pekerjaan yang di tempat yang sama yang berat tersebut, dan ada yang meninggalkan kerjaya. Okay. So, anda perlu tahu bila perlu dapatkan bantuan. Okay. So, biasanya kita classify tahap kata berdikari sesuatu pesakit itu untuk bergerak. Okay.
So kita kat sini kita klasifikasikan kepada 4 kategori, iaitu dependent, maximum assistant, moderate assistant dan juga minimum assistant. Di mana dependent, bagi kategori dependent, pesakit tersebut memerlukan 100% bantuan daripada kita untuk bergerak dan juga untuk beralih daripada posisi sama ada dia baring pergi ke duduk ataupun dia duduk pergi ke wheelchair. Bagi maximum assistant, nisbahnya pesakit, effort daripada pesakit sebanyak 25%, manakala daripada yang caregiver sama ada dia pewaris ataupun kita sebanyak 75%. Kita bantu pesakit sebab 75%. Bagi kategori moderate assistant, 50-50. Okay, sakit effort dia 50%, lagi 5% daripada kita. Dan bagi minimum assistant, 75% daripada usaha pesakit, manakala daripada caregiver sebanyak 20%. Ini sangat penting ya tuan-puan, kena tahu sebelum kita nak angkat pesakit sebanyak mana yang boleh. Kita seboleh-bolehnya kita kena tahu kategori pesakit tu keupayaan dia banyak mana, dan anda perlu berkomunikasi dengan pesakit tersebut untuk membantu kita dan dapatkan respon sebanyak mana. Sebab kadang-kadang pesakit ni bukan dia tak kuat, kadang dia malas. Okey, kalau boleh kita need to empower. Okey, kita galakkan pesakit untuk berdikari dan cuba bantu. Kita beri bantu, ada sentan dia kena cuba bagi optimal power yang dia ada. Okey, ini ada sentan boleh memudahkan kerja kita lah, sama-sama kita galakkan pesakit buat senaman. Ya. So sangat penting untuk tuan-puan kenal pasti keupayaan pesakit sebelum kita mengalih. Sangat penting sebab dari situ kita boleh get ready sama ada kita mampu ataupun kita perlukan bantuan, ya. And then kuda-kuda, ini posisi kaki yang betul untuk mengangkat dan mengalih pesakit. This is the position. Okay, satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Okey, bukaan dia begitu, dan bukaan dia separas dengan selari dengan bahu lah, lebih kurang kita katakan. So gunakan teknik yang betul, okey, semasa mengalihkan pesakit. Saya rasa di kalangan jabatan kejururawatan pun semasa proses pembelajaran dan juga masa student lagi, saya rasa penekanan teknik yang betul ni kebanyakannya dah diajar. Cuma saya cuba mungkin refreshment bagi tuan-puan yang dah lama, dan bagi yang baru mungkin ni adalah satu benda baru yang kita boleh belajar sama-sama. Sebab teknik ni kadang-kadang dia ada banyak cara. Okey, dan apa-apa pun saya kata kita kena assess keupayaan pesakit dan juga lihat apa fasiliti yang kita ada. Okey, kalau let's say katil tu boleh laras, pastikan ketinggian katil tu kita kena laraskan dalam ketinggian yang sesuai supaya memudahkan kerja kita untuk mengalihkan pesakit. Dan ketinggian yang sesuai itulah sebenarnya ergonomik, ya. And then gunakan towel everything untuk mengalihkan pesakit. Okey, sentiasa komunikasi bersama rakan sekerja dan juga pesakit sebelum mengalihkan pesakit. Okey. So kalau kita kata kaedah ini, kita gunakan blanket, just gulung. Okey, mungkin pesakit perlu mengiring, dan kita akan masukkan blanket tu daripada bahagian belakang badan. Ini memerlukan pertolongan dua kaki tangan lah untuk alihkan. Dan sentan kalau pesakit tu kaki dia kuat boleh gerakkan, boleh mengesok, kita suruh pesakit tu bengkokkan lutut, tekan tumit dan tapak kaki dia untuk tolong kita angkat dan bergerak. Okey, untuk dia mengesok ke atas. Ada sentan bila kita nak tarik dia sama ada ke kiri atau ke kanan tu, pesakit boleh gunakan kekuatan daripada
kaki dan betis itu untuk membantu kita untuk bergerak. Ya, ini dalam situasi ini kita nak suruh pesakit untuk dalam propak position lah, kita nak ngesok ke atas. So at the same time kita kira 1, 2, 3, kita suruh pesakit tu at the same time tekan kaki dia, angkat punggung dan pinggang dia, okey, untuk bergerak ke atas. Ya, ini most common lah bila you buat bed making everything, semua selalunya nak tukar cadar, dan dah lepas propak patient pun dah turun ke bawah nak angkat dia. Ini salah satu maneuver yang selalu kita amalkan di ward lah. And then semasa menukar linen, okey, selalunya posisi ni salah, ni selalunya kaki tangan salah posisi ni, sebab dia kita lihat kalau dalam gambar ni bila dia tarik pinggang dan juga bahagian badan dia jauh daripada itu. Kalau boleh rapatkan body kita serapat yang boleh dengan katil, di mana ia memberikan orang kata mechanical advantage untuk kita tarik dengan less effort dan juga kurang strain daripada belakang. Dan situasi ini kita tengok pinggang dia akan agak strain situ, dan juga tangan dia boleh cedera lah, okey, sebab jarak terlalu jauh. Datang dekat dan gunakan berat badan kita untuk tarik ke belakang tu. Okey, jangan terlalu jauh lah position tu. Kaki tu nampak macam dah betul, tapi jarak dia kat situ agak jauh. Kawan yang sebelah lagi tu just tolong tengok tak kan. Kesian kawan yang baju biru muda tu. Jadi kena communicate, ya. At the same time kita kena, bila kita nak tarik everything, kita bagi juga instruction pada pesakit tu untuk get ready dan juga untuk berpusing lah. Jadi kata apa-apa untuk pergerakan ni, check your environment, check your body position, check your patient. Tiga-tiga tu kena orang kata get ready. Okay. Okay, ini adalah semasa memfungsikan pesakit. Okay, kita lihat. Okay, menggunakan body mechanic untuk tahan pesakit. So bila kita tak terlalu orang kata terlalu jauh jangkauan tu, strain pada belakang tu akan kurang. Ya. Pastikan apa-apa pun ketinggian katil tu kalau boleh adjust separas dengan you punya bahagian pelvic, supaya kita tak perlu tunduk terlalu banyak. Dan bila kita nak tarik, nak angkat everything, senang. So elakkan pergerakan yang tidak wajar. Kadang yang simple movement saja, bila you angkat benda, you tarik tirai, at the same time kaki dan pinggang you dalam keadaan yang awkward, you just tarik pusing, yang dekat situ kita boleh cedera. Okay, strain. Walaupun kita ada beban yang berat, tetapi jangkauan terlalu jauh, kita not get ready, and kita boleh strain kita punya belakang. Ya. Seterusnya, memindahkan pesakit dari katil ke kerusi. Tips dia macam kita kata, you have to classify level of dependent di kalangan pesakit tu. Okay, sama ada dia perlukan maximum assistance, moderate, minimum assistance, ataupun dia boleh independent. Petua saya sama juga, bila kita tengok kat situ, rapatkan badan sebanyak mana yang boleh. Ada satu tips yang selalu kami ajar kepada para klien kami, iaitu kita kuatkan kita punya abdominal muscle core. Okay, dia ada banyak cara, tapi cara yang paling mudah saya boleh explain kat sini macam let's say kita belajar silat. Okay, let's say ada kita punya rakan pelatih nak tumbuk perut kita, cuba you kembung dan keraskan perut tu. Kita tahan tumbukan tu. Okay, so sama ada situasi macam ni untuk kita mengalihkan pesakit. Okay, sebelum tu kuda-kuda jarak. Okay, buka kaki sesuai. Okay, pastikan pinggang straight. Gunakan strategi bahagian peha dan lutut untuk
pergerakan, kita boleh keraskan bahagian otot perut kita. Jadi bila kita keraskan bahagian otot perut tu, seolah-olah kita ada pakai bengkung. Okey, bila perut tu bahagian keras, jadi tekanan pada bahagian belakang disk kita akan kurang, kerana otot kita akan memastikan kestabilan badan kita. Jadi kurang strain, kurang risiko kecederaan belakang kita. Okey, so bila kita tengok daripada katil kekerusi ini, komunikasi dengan pesakit sangat penting. Okey, bila kita nak bangunkan, pastikan bangun, and then kalau let's say bahagian kaki yang lemah pesakit tu, dari lemah bahagian sebelah kaki, kita boleh kepit bahagian kaki yang lemah tu dengan kedua belah lutut kita. Okey, at the same time bangunkan pesakit, and then you just bukan kita kata twist badan, you pusingkan badan tu. Bila you pusingkan badan ke kerusi tu, pastikan bila pusing itu pinggang, paha dan lutut tu kita pusing sekali. Jangan you all pusing pinggang at the same time lutut dengan paha tu fix pada ground. So pastikan bila pusing sekata daripada bahu, pinggang, paha tu kita pusing serentak. Gunakan momentum ketika you bangunkan pesakit untuk letakkan dia pada kerusi roda. Ini situasi kata you ada seorang kan, tak ada kawan nak tolong, and you rasa you are confident untuk buat, you boleh buat. Tapi saranan saya, dapatkan bantuan tu lebih baik. Okey, sebab posisi yang apa yang kita ajar sekarang ni hanya mengurangkan risiko, bukan kata mengelakkan sakit belakang. Sebab risiko tetap ada bila sakit tu berat ataupun you all tak ready, boleh cedera. Tapi this teknik sebenarnya hanya mengurangkan risiko. Okey. So daripada katil ke kerusi, daripada posisi baring, okey, cuma lebih kurang, cuma dekat sini dia ada alat bantuan lah. Dekat dia ada kita gunakan tali pinggang untuk gunakan untuk mengangkat pesakit dan juga dapatkan pesakit. Teknik lebih kurang sama. Posisi sebaiknya bila kita nak bangun daripada katil ke kerusi, let's say kalau sakit tu lemah bahagian kanan, bila nak bangun biasanya kita agak mudah kalau pusing ke bahagian kanan. Okey, pusing ke bahagian kiri. Good side tu dia untuk dia turn senang. And then bila dia dah duduk posisi kerusi roda, selalunya let's say kalau tadi dia ke belah kanan lemah, daripada posisi duduk dia nak pindah ke kerusi itu, sebenarnya kita parking kerusi itu ke bahagian yang kuat. Okey, sebagai contoh, kalau dia lemah bahagian kanan, dia nak bangun daripada katil ke kerusi, kita parking kerusi roda tu ke sebelah kiri. Okey, tapi sebaliknya daripada kerusi roda ke katil, kita kena ubah sikit teknik tu. Okey, kita rapatkan katil ada kerusi roda tu dari kaki yang bahagian kuat rapat ke bahagian katil. Seterusnya, semasa prosedur mengambil darah, walaupun tuan-puan tidak orang kata mengangkat beban yang berat, tetapi posisi tubuh, postur yang tidak betul dan jika dilakukan dalam jangka masa yang panjang, dia berulang-ulang, dia boleh menyebabkan kecederaan. Okay? So ingat, apa-apa pun sebelum kita nak buat satu kerja tu, you fikirkan you punya posture betul ke tidak, tak ada twisting, position betul, and then pastikan you get ready untuk melakukan kerja, dan cuba sesuaikan kedudukan badan dengan kedudukan tangan atau badan pesakit. Dalam gambar ni kita tengok lah ya, abang ni tak ada posisi badan dia macam mana dia ambil darah, dia sambil berdiri mencangkung. Jadi cuba elakkan position macam ni. Mungkin untuk kalau seorang pesakit mungkin tak ada masalah, tapi kalau sampai berbelah-belah, berpuluh pesakit dalam keadaan macam ni, nanti by petang esok harinya kita akan rasa tak selesa pada bahagian tubuh, tengkuk, pinggang, dan juga even tangan sekali, ya.
Gunakan posisi yang betul. Okey, nampak simple. Saya akan ulangkan peringatan, gunakan posisi yang betul. Ingat, okey, ingatan. Sebab even saya masa bekerja sendiri pun kadang-kadang kita rasa benda tu simple, tapi kita tak bila kita lakukan awkward position tu dalam keadaan berulang, walaupun tak angkat benda berat, tapi dia menyebabkan kecederaan pada bahagian belakang kita. Okey, ingat selalu gunakan posture yang betul. Baik, seterusnya kita go back tentang sakit kronik tadi. Ini berkaitan fakta atau mitos, pernyataan dan juga perbincangan, tanggapan-tanggapan yang sedia ada. Ya. Okey, pernyataan yang pertama, saya sakit belakang. Oleh itu saya perlu kurangkan pergerakan dan lebihkan rehat di katil. Okey, fakta atau mitos? Okey, ianya adalah mitos, tuan-puan. Okey, jika let's say sakit tu dah acute baru lagi, yes, kita boleh rehat, tapi tidak bolehlah kita baring dekat katil sampai lebih daripada 2-3 hari. Even though kadang sakit tu kita akan consider active rest. Okey, dengan pengambilan mungkin ubatan sakit pada masa itu perlu. At the same time, kita still galakkan pesakit untuk bergerak dengan okey, gunakan position resting. Ingat lagi resting position yang kita ajarkan, buat resting position. At the same time jangan just baring saja. Anda kena bergerak. Pergerakan setakat untuk berjalan yang dekat-dekat harian tu you all boleh teruskan, ya. Lepas 3 hari kita tak boleh manjakan diri kita, kena start fokus pada senaman, ya. Mungkin pada masa ni tuan-puan perlu dirujuk ke fisioterapi untuk kita buat further assessment, dan juga kita plan dan juga laksanakan perawatan, terutamanya senaman yang bersesuaian untuk kondisi sakit tuan. Okey, so jangan biasakan bila sakit baring saja. Okey, tidak. Okey, salah. Kita tak ada konsep complete bed rest. Kita gunakan konsep active rest. Okey, pernyataan seterusnya, sakit belakang saya disebabkan alignment tulang lari. Okey, ianya adalah mitos tuan-puan, ya. Okey, seterusnya, semakin kuat sakit semakin teruk kecederaan tulang belakang. Macam saya katakan tadi, sakit belakang kronik dia tak berkadar langsung dengan kadar kecederaan. Okey, tak semestinya bila tengok x-ray, tengok tulang belakang, kita punya disk tulang belakang tu macam dah rapat, tulang dah rapat. Bila tulang dah rapat, mesti sakit, ataupun sakit tu mesti lagi teruk. Bila makin rapat makin teruk. Tidak, tuan-puan. Okey, ada situasi bila kita katakan degeneratif ataupun penuaan, ada orang yang rapat dah tulang tapi dia tak ada sakit pun. Ada orang pula tulang rapat tapi tak banyak, tapi sakit dia sangat teruk. Jadi kita tak boleh katakan bila teruk belakang tu sakit mesti teruk. Tidak. Okey, ini adalah mitos. Okey, seterusnya, apabila sakit belakang saya mesti melakukan MRI untuk mengetahui apa yang tidak normal pada tulang belakang. Okey, tidak perlu tuan-puan. Ini kerana biasanya bagi pihak doktor, bila mana mereka perlu melakukan MRI ataupun kata investigation yang lebih detail, selalunya bila dia ada kondisi red flag. Iaitu red flag ni adalah situasi kecemasan di mana kalau you all ada sakit belakang sehingga anda juga mengalami masalah kebas, lemah bahagian kaki, tak boleh kontrol air kencing, dan juga tak boleh berjalan disebabkan orang kata deria rasa dan kekuatan kaki itu kurang. Mungkin pada masa tu doktor akan request for urgent MRI
Dan juga boleh tengok history sakit belakang tu mungkin melibatkan trauma, accident, ya. Pada masa itu mungkin urgent MRI diperlukan. Tapi dalam banyak situasi sakit belakang yang baru ataupun kronik, maksud saya just sakit belakang saja, jangan rely untuk pada result MRI. Kenapa saya kata macam tu? Ini adalah study di mana abnormality yang dijumpai melalui uh, uh, scan di kalangan orang yang tak ada apa-apa sakit. Kalau kita rujuk ke bahagian belakang, dia ada banyak contoh di sini. Systematic review, data dia sangat besar, 3,110 pesakit yang ada degeneration. Kalau kita kata 20 tahun ini orang yang tak ada sakit dia, kalau kita ambil orang yang usia 20 tahun, ambil 4 daripada 10 orang yang 20 tahun dah ada degeneration. Adakah mereka ada sakit? Tidak. Kalau kita ambil umur yang lebih tinggi 80 tahun, 96% orang kata 80 tahun, semua orang 80%, 80 tahun ke atas, 56% ada degenerative, tapi ini tak ada sakit. Boleh kita katakan randomly, kalau degenerative, kalau kita ambil usia 60 tahun ke atas ni, daripada 10 orang, 4 orang pun dah nampak orang kata degenerative disc darah. Orang kata kalau tengok x-ray tu, ya Allah, rapatnya tulang belakang, tapi adakah mereka ada sakit? Tidak. Sebab tu kita kata benda ni don't rely on imaging. Sebab kita kadang-kadang simply sikit nak x-ray, nak buat MRI. Jadi kadang-kadang bila you tengok gambar tu, bila tengok tulang you teruk, automatic dalam kepala kita pun dah ada feedback feeling. Dia dah ada orang kata negative feedback. Kita dah rasa itulah, aku teruk, aku ni kena berhati-hati, aku tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Jadi bila dia ada negative impact ni, sebenarnya macam kita katalah, kita kena feeding brain kita dengan input yang baik, terutama sakit kronik. Sebab sakit kronik ni kadang-kadang kita overprotected. Memang kita respect the pain tu, at the same time kita jangan overprotected. Kita kena move on, progress, dan kita kena faham sakit kita tu macam mana. Fahami risk factor, modify you punya cara bekerja. Itu lebih baik daripada kita kata overprotected, and at the same time semua benda kita tak boleh nak buat. Kita takut, kita risau, kita resah, kita tak happy nak buat kerja segala-galanya. Jadi seterusnya penyataan, saya perlu jauhi latihan dan senaman bebanan kalau kita ada sakit belakang kronik. Maksudnya bila dah sakit belakang ni, janganlah buat latihan yang ada bebanan, strengthening yang terlalu banyak lah. Ini adalah mitos. Sebab sebenarnya badan kita ni sebenarnya dia boleh adaptation dia. Kita kena istiqamah lah buat senaman ni. Mungkin kita tak pernah buat, sekali kita buat, dia mungkin rasa sakit. Bincang dengan terapis, selalunya kita akan plan balik berapa intensity senaman you, kita akan slow down tapi kita tak akan berpuas hati pada intensity tersebut. Next time kita akan cuba program, kita akan cabar limit pesakit sehingga seoptimal yang boleh. Badan kita memang Tuhan kurniakan, dia boleh ada adaptasi. Terus istiqamah, dan orang kata kita kena disiplin lah buat dengan apa senaman dan perancangan perawatan yang kita telah plan antara fisioterapi dan pesakit. Feedback daripada pesakit sangat penting. Sebab pada kami hanya boleh kata disesat, tapi kebanyakan usaha tu adalah daripada pesakit sendiri. Kita guide pesakit untuk tunjukkan orang kata how to progress, but in order to how far the patient can go, ia banyak bergantung kepada effort pesakit.
Okey, seterusnya saya nak kongsikan kartun ni lah. Dia sebagai gambaran metafora lah macam mana sakit kronik ni sebenarnya. Okey. Pertama sekali adalah kita kena reduce the threat atau kurangkan ancaman. Dalam kartun ni dia tunjukkan ancaman tu sebagai singa. Okey. Singa ni adalah ancaman kepada pesakit ni. Okey. Apa singa ni sebenarnya? Singa ni lah sebenarnya dia punya kerisauan dan ketakutan dan juga salah tanggapan, explanation bila sakit ni kata tak boleh gerak. Okey, diingatkan persepsi bila sakit tak boleh nak senaman, bila sakit kena banyak rehat, and then kita kena banyak buat investigation. And then selain tu pengalaman lampau dia bila dah buat treatment gagal, jadi dia macam rasa apa-apa lepas ni plan nak buat treatment tu macam akan gagal juga. Orang kata sia-sia. Okey, ni orang kata threat yang ada lah. Selain daripada tu, bila dah sakit, mungkin dari segi ada pesakit terpaksa kena pergi medical board, ada kena buang kerja, jadi dia risau masalah kewangan. Okey, dari segi bila kerja dia akan kurang motivasi nak kerja sebab dia takut bila buat kerja, dia tak happy dia buat kerja. Kadang-kadang ada pesakit ni bila dia kerja, dia kena buat kerja berat, masa-masa tu sakit. Okay, bila chronic pain ni kadang dia benda tak happy tu pun dia boleh trigger the pain. Contohnya ada pesakit masa bekerja, walaupun kerja dia banyak duduk tapi dia mengadu banyak sakit belakang, tapi bila weekend dia boleh pergi shopping, dia boleh pergi jalan-jalan jauh-jauh, tak ada sakit belakang, dia pun belik. Tu saya kata macam kita lihat balik slide awal kita, ingat tak pasal neurotech, pasal pain tu. Macam mana bila emotional ni sendiri pun dia boleh trigger pain tu, sebab kita tahu input daripada bahagian badan kita ke otak ni walaupun satu input tapi respon dia macam-macam. Satu input tapi boleh respon macam-macam. Dia boleh kacau kita punya belief, kita punya cognitive memory, kita punya mood, kita punya attention, kita punya balance. So orang kata emotional, orang kata kebanyakan bukan kita kata pesakit kronik mengada-ngada, tapi dia ada masalah ini sebenarnya. Jadi macam bagi di kalangan penyelia rakan sekerja kena faham lah sakit belakang ni. You all yang sakit kronik ni selalunya kita kena bagi input yang positif. Okey. Kadang-kadang orang sakit belakang ni bila dia tak happy, kadang dia nak cuba juga buat, tapi bila dia not get ready, dia akan worstkan situasi je. Okey, apa-apa ini kita katakan ini adalah threat yang ada, ancaman-ancaman yang tuan-puan perlu kena pasti bagi di kalangan sakit belakang kronik ni. Dia tak happy, kadang-kadang dia nampak kawan dia dengan suara kawan dia tak suka ke, KJ ke, yang dia tak happy pun dia tiba belakang tu boleh sakit. Dia macam tu. Okey, sebab kita ingat kat tadi sakit belakang kronik ni sebenarnya dia adalah perception daripada brain tu sendiri interpret. Tapi dia kalau pergi kat luar, dia dengar pergi zumba everything, dia tak sakit pula belakang. Kita kata sebab tu saya kata kedah pasti ancaman daripada anda kena adaptasi dengan ancaman yang kita katakan tadi ya. So dalam sini senarai dia anda punya ketakutan, kerisauan, perbezaan pandangan, rawatan yang gagal. Jadi benda-benda ni kita perlu kena pasti dan juga overcome. Okey, constant stress. So, kita kena find balance lah untuk apa-apa benda ni, kena dapatkan bantuan. Misalnya dalam perhubungan, komunikasi dengan pasangan anda, dengan rakan sekerja, perlu bincang dan juga dari hati ke hati beritahu masalah anda. Kawan-kawan pun kena jadi pendengar setia lah, empathy. Okay? Sebab kita jangan bagi orang yang sakit belakang kronik ini orang kata stres, sebab stres tu sendiri lagi akan memburukkan situasi dia. And then dalam kehidupan senaman kena buat, jangan rasa takut nak bergerak, and jangan dah takut nak buat senaman, tak nak stay aktif. Okay.
Dan juga kena tidur yang cukup lah. Sebab bila you stress everything, tidur kena selesa. So kalau nak dapat posisi tidur yang selesa tadi, amalkan mungkin posisi yang resting position tu you all boleh amalkan. Sebab rehat yang cukup ni sangat penting ya tuan-puan. Sebab proses metabolism, pemulihan dalam badan banyak terjadi di kala kita tidur. Jadi tidur yang berkualiti itu sangat penting. Jadi selain daripada itu, kita tak nak sakit belakang kronik ini bergantung kepada ubat-ubatan. Sebab ubat-ubatan ni mungkin berkesan untuk kes-kes yang acute, di mana anti-inflammatory drug untuk tahan sakit everything memang berfungsi, orang kata agak memang efektif untuk fasa acute bagi sakit kronik. Sebenarnya kadang-kadang kecederaan tu sebenarnya dah sembuh, tapi masalahnya rasa sakit tu di kepala tu dia macam dah disetting kat kepala. Walaupun cedera tu sikit, tapi respon badan kita yang daripada otak tu mengatakan this is sakit, dia akan overprotected. So kita kena faham konsep sakit belakang kronik ini, dan pergantungan kepada ubat tahan sakit memang tidak digalakkan. Okey, anda perlu faham benda tu. Selain daripada distrik ni, pengalaman saya sendiri sebagai fisioterapi, bila mana orang kata situasi yang sakit belakang ni senang trigger. Contohnya pada hari-hari sebelumnya anda tak cukup rehat, anda stres, anda tak cukup tidur, anda dehydrated, tendensi anda untuk dapat sakit belakang pada masa itu akan tinggi. Okey, ini kerana metabolism badan kita tak ready. Bila kita penat, kita tak cukup rehat, metabolism badan tak ready, fungsi otot tak ready, sebenarnya kita akan mudah dapat sakit belakang. Walaupun kadang-kadang pada hari tersebut kita hanya melakukan tugasan yang mudah saja. Itu salah satu tips yang tuan-puan boleh amalkan lah. Pada siapa, even though you all ada sakit belakang ke tak ada sakit belakang, so bila mana you all tak cukup rehat, tak cukup tidur malam tu, you stress, you tak cukup dehydrated, tak cukup minum air, so kena berhati-hati bila nak melakukan tugasan harian. Walaupun itu tugasan yang ringan dan kebiasaan, sebab pada masa itu badan terdedah kepada kecederaan tulang belakang. Baik ya, itu sedikit perkongsian dan pengalaman saya lah yang saya dapat, dan pemerhatian daripada pesakit itu sendiri, juga sedikit daripada kajian daripada jurnal. Okey. So bila anda dah kenal ancaman kita bawa tadi, kita kena stroke kita akan sebenarnya kita orang kata kita get ready lah untuk orang kata meneruskan kehidupan kita. Kita tidak menidakkan ancaman, tapi anda kena kenal pasti dan manage. Okay? Masalah tu kita perlu manage, dan benda ni tak boleh bergantung pada kita kata ubat-ubatan semata-mata dan treatment, tapi orang kata kognitif, dari segi pemikiran, persepsi kita kena betulkan. Tu kadang-kadang bila berbicara tentang sakit kronik, dia sebenarnya banyak hal motivasi sebenarnya, dan juga sesi pendidikan. Pesakit itu sendiri perlu faham konsep sakit itu bagaimana. Okey, supaya bila tanggapan tu betul, persepsi itu betul, mereka boleh move on. Okey, kalau tak, kalau kita just keep on offer mereka you have to do this, sebenarnya tanpa mereka memahami dan mereka tidak empower diri mereka sendiri ubat, sebenarnya itu tidak membantu mereka. Ya, so kita kena memberi pendidikan dan pemahaman yang betul tentang konsep sakit kronik ini bagi pesakit belakang yang telah menderita lama sakit belakang. 20% lebih disebabkan oleh kepecahan pada sel darah ataupun hemorrhagic stroke. Ada beberapa faktor risiko yang boleh menyebabkan seorang itu mengalami stroke. Antaranya seorang itu mengalami penyakit darah tinggi yang selalunya yang tidak terkawal. So kita kena hidup dengan ancaman-ancaman tu. Okey, bila kita kenal pasti, so pesakit tersebut perlulah pergi balik dalam gambar ni, dia perlu pergi kilang, okey, dia kena perlu bekerja, dia kena perlu bersosial, okey, and then mungkin dari segi kepercayaan agama. Okey, kena amalkan kita sebagai manusia, macam orang Islam, kita kena juga berdoa kepada Tuhan, okey, mengikut kepercayaan masing-masing. Okey, sebab kerohanian tu sangat penting lah ya. Kita perlu buat untuk kita mengatasi threat, ancaman. Okey, dalam kartun ni singa itulah yang kita katakan ancaman-ancaman yang sedia ada tu. Okey.
So bila kita dah dapat melihat ancaman-ancaman tersebut, kita dapat manage, nanti kita akan ancaman tu kita tak anggap sebagai singa lagi, tapi kita anggap itu sebagai perkara biasa. Dan dalam kartun ni dia dah jadi macam anak singa ke kucing, saya tak tuan-tuan boleh tengok. So dia anggap ancaman tu bukan lagi bebanan pada dia, dan dia boleh meneruskan hidup dengan ceria, selesa dan lebih aktif. Baik, saya dah menghampiri slide-slide terakhir presentation saya pada hari ini. Okey, sebagai ringkasan dan juga summary untuk apa yang kita bincangkan pada hari ini. Persistent pain, chronic pain is not protective. Ia bukan baik untuk kita sebenarnya. Pain ni penting masa fasa acute untuk melindungi kita, tapi untuk yang chronic pain is not protected anymore. Dia hanya menyebabkan persepsi kita tu dan juga keupayaan kita untuk bekerja tu, kita akan rasa takut, dan juga kita underutilize keupayaan kita yang sebenar. Ini kena ingat, untuk sakit belakang kronik ni, pain does not equate to tissue damage. Means kadar kesakitan tak menggambarkan tahap kerosakan tisu kita. Tak semestinya bila dah sakit kronik sakit tu kuatnya, tapi bahagian yang belakang tu pun cedera teruk. Tidak. Sebab kalau perasan, kalau yang bersakit kronik, kalau katakan acute, selalunya kita akan nampak tanda-tanda macam bengkak, merah, panas, berdenyut, bengkak. Tapi kadang-kadang untuk sakit belakang kronik kadang sakit je, tapi kita tengok belakang dia tak ada merah, tak ada bengkak, tak ada panas pun, tapi dia tisu tu sendiri yang bila sampai ke otak, dia tafsirkan benda tu sakit, dan dia terlebih sensitif sebenarnya. Itu maksudnya central sensitization is a major factor in persistent pain. Central sensitization ni adalah taksiran pada otak tu sendiri, yang sebenarnya adalah faktor utama yang menyebabkan sakit belakang, persepsi sakit kronik ni dihyperbolakan lah. Otak kita kena macam saya katakan tadi, kita kena bagi feedback yang positif pada otak, bagi pemahaman pada pesakit tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam badan, respon badan, supaya mereka sebenarnya lebih tenang dan juga lebih sedia untuk bergerak. That's why yang kata patient education is essential. Sebenarnya bukan berapa banyak yang kita offer pada pesakit buat tu, tapi sebenarnya kita kena letak tanggungjawab untuk orang kata pesakit tu, untuk manage sakit belakang di tangan mereka sendiri, dengan cara mereka memahami konsep sakit belakang tu bagaimana. Ubah persepsi tentang sakit. Ini yang selalu kita dengar, no pain no gain. Salah untuk sakit kronik ni. Juga let pain be your guide. Kita buat biar sakit tu ada sebagai orang kata hard untuk kita nak pergi banyak mana. Dua benda ni tak boleh pakai untuk sakit kronik. Sebenarnya yang kita perlu tahu adalah knowing your pain or no gain. Kita kena faham mekanisme sakit kita macam mana. Jika kita tak faham, kita tak akan improve. Pain is in your head. Sakit tu sebenarnya dalam kepala. Betul, sebab otak sendiri yang mentafsirkan sakit. Untuk sakit kronik, kita kena tahu otak tu dia terlalu sensitif tentang respon danger. Bukan respon sakit, danger, bahaya-bahaya, threat tu, dia akan trigger sakit tu. Tapi sakit tu bukan dia kata tipu. Pain sakit tu ada real, tapi kita kena faham apa fisiologi yang berlaku dalam sakit kronik ini. Pain is real. Important untuk buat stereotyping, maksudnya apa fakta dan mitos tadi tu kena faham. So jangan dengar-dengar cakap-cakap orang. Kadang-kadang kalau cakap tu betul, alhamdulillah, tapi yang salah tu kita kena betulkan persepsi, mana yang fakta, mana yang mitos.
Okay, the good thing about pain means you are still alive. Betul? Sebab kalau orang mati dia tak rasa sakit. Orang yang kena abuse pun tak rasa sakit. Orang yang tak sedar dia tak rasa sakit. Okay. Ini rujukan utama saya, dan juga selain daripada itu beberapa slide presentation saya ambil daripada rakan sekerja saya. Dekat situ ada model, ada Puan Siti Samia, Puan Nur Hidayah. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi bantuan saya untuk berkongsi slide mereka dan juga gambar mereka sebagai model. Okey, juga buat rakan-rakan saya di unit fizioterapi yang beri saya ruang dan peluang dan juga input untuk menghasilkan presentation ini. Okey, akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi mendengar dan meluangkan masa mendengar presentation saya pada hari ini, dan sebarang kekurangan dan juga kelemahan dari diri saya mohon maaf, dan saya berharap ilmu yang ada sedikit sebanyak ini dapat memberi manfaat kepada Tuhan dan tuan-puan, dan juga dapat kita sama-sama kongsi bersama dan kita sebarkan kepada segenap lapisan masyarakat lah. Ya. Terima kasih saya ucapkan. Dan jika tuan-puan ada pertanyaan lebih lanjut tentang topik ini ataupun yang berkaitan, tuan-puan boleh emailkan kepada saya di email yang tertera ini, ya. Okey. Okey, baik, itu saja presentation saya pada hari ini. Saya sudahi dengan tasbih istighfarah dan suratul Asr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.